Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Linda. Hari ini sebelum cikgu memulakan kelas, cikgu nak ucapkan jutaan terima kasih di atas sokongan dan dorongan anak-anak semua kerana sudi subscribe channel cikgu ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan channel Cikgu Linda dalam kelas PDPR hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Hari ini kita akan mempelajari bab 8 iaitu berkaitan dengan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Subtopik yang kita akan belajar pada hari ini adalah subtopik 8.2 iaitu kita akan melihat kepada hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Kita akan lihat kepada perhubungan kerajaan ini bersama dengan kerajaan lain yang ada pada waktu itu. Seperti yang anak-anak ketahui sebelum ini, Kerajaan Negeri Sembilan, Perlis, Kedah dan Kelantan adalah sebuah negeri yang berdaulat ataupun kita kata kerajaan yang berdaulat. Mereka ataupun pemimpin akan berusaha untuk memantapkan pemerintahan kerajaan masing-masing dengan menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri lain di luar sana. Dengan negeri-negeri Melayu di luar sana. Hubungan ini terjalin dalam aspek diplomatik dan juga perdagangan. Kita boleh lihat terdapat 3 asas yang membolehkan hubungan di antara kerajaan Negeri Sembilan, Perlis, Kedah dan Kelantan menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Ada 3 sebab. Yang pertama iaitu melalui geografi, keserumpunan dan juga daripada aspek agama. Dengan 3 aspek inilah yang membolehkan Perlis, Negeri Sembilan, Kedah dan Kelantan menjalinkan hubungan dengan baik bersama dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Yang pertama, kita akan lihat kepada asas hubungan. Asas hubungan apa yang membolehkan ianya berlaku. Tujuan kita mengadakan asas hubungan ini di antara negeri tadi dengan negeri lain sebab adalah untuk memperkukuhkan kedaulatan negeri tadi. Untuk memperkukuhkan kedaulatan antara negeri, untuk memastikan kemakmuran negeri tadi dan juga untuk mendapatkan kedaulatan kerajaan daripada kerajaan yang lain. Itu tujuan kenapa kita mengadakan hubungan antara negeri-negeri Melayu yang lain. Seterusnya, kita lihat aspek yang pertama iaitu keserumpunan. Apa yang nak diceritakan tentang keserumpunan? Yang pertama, serumpun ini ia adalah persamaan dalam bahasa dan budaya. Seperti anak-anak tahu kan, kita dah belajar Negeri Sembilan, Perlis, Kedah dan Kelantan. Mereka ini mempunyai persamaan bahasa dan budaya. Begitu juga dengan negeri lain yang mana kita dah belajar Perak, kita dah belajar Pahang, kita dah belajar Selangor kan. Di mana setiap negeri ini mempunyai persamaan dari segi bahasa kita bercakap seharian dan juga budaya kita di antara negeri-negeri ini hampir sama. Dan itu yang memudahkan, yang membolehkan kita menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Maafkan cikgu, dengan negeri lain. Yang kedua adalah disebabkan bila kita buat hubungan diplomatik ni, kita mudah untuk berinteraksi sesama kerajaan kerana ia menggunakan bahasa dan budaya yang sama. Maka dapatlah aktiviti kita tadi dijalankan dengan mudah. Hubungan kita jadi lebih mudah.
Okey, dan disebabkanlah persamaan bahasa dan budaya di antara negeri-negeri ini, maka kita boleh bertoleransi dalam menerima amalan budaya kerajaan lain. Okey, disebabkan oleh faktor yang sama ini. Okey, disebab bahasa, budaya, interaksi lebih mudah, maka kita boleh bertoleransi. So kita lihat peta di sini kan. Okey. Masing-masing kita akan kata menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri yang orang kata berjiranan dengan negeri kita pada suatu masa dahulu. Dan juga negeri yang lain. Okey, sebab apa? Sebab persamaan bahasa kita, persamaan budaya kita. Maka bila bahasa yang sama, maka mudah kita nak berkomunikasi. Okey. Ini aspek keserumpunan ya. Kita lihat aspek kedua. Okay, aspek kedua iaitu geografi. Apa yang dikatakan tentang geografi? Okay, yang pertama. Okay, dia kata sempadan antara negeri yang berjiran. Sempadan antara negeri yang berjiran. Okay, tadi kita dah tengok kan. Negeri Sembilan, Kedah, Perlis, Kelantan. Okay, setiap negeri ini ada sempadan mereka masing-masing dan ada jiran. Jiran kepada negeri ini. So mereka akan menjalankan hubungan tadi dengan negeri yang berjiranan. Mula-mula sikit-sikit, lama-lama dia akan pergi ke negeri-negeri yang lain untuk meluaskan lagi dia punya, orang kata apa, hubungan diplomatik. Yang kedua disebabkan kedudukan geografi, okey, berbeza, maka hasil sumber alam dan sumber bumi juga berbeza. Okey, seperti yang kita tahu di bahagian Kedah, Perlis, okey, sumber utama pada waktu itu padi kan, kalau kita tengok kan, maka di situ akan banyak pengeluaran padi. Sumber alam dia mengeluarkan padi. So di Selangor pun ada. So kita boleh tengok di Perak sumber alam yang banyak pada waktu itu biji timah. Di Selangor ada juga biji timah. Okey, maka disebabkan sumber alam dan sumber bumi yang berbeza, maka kita boleh menjalinkan hubungan dengan kerajaan lain untuk mendapatkan sumber alam. Yang ketiga, disebabkan oleh sungai. Sungai menjadi laluan utama pada masyarakat zaman dulu. Sebab apa? Sebab kita tak ada jalan tar, kita tak ada kereta waktu itu, tak ada motor lagi. Okay. Kalau yang ada pakai kereta pada waktu itu, orang-orang British kan. Okay. So pada waktu itu kita tak ada lagi kenderaan. Yang ada kita hanya ada kata apa, sampan-sampan kecil, kapal-kapal. Maka itulah yang menggunakan untuk kita berhubung antara negeri-negeri tadi menggunakan sungai. Sungai itu orang kata apa, laluan hubungan yang utama lah. Dan mereka ini, penduduk ini akan berkongsi laluan sungai itu di antara negeri-negeri. Di mana setiap negeri memang kita tahu sungai adalah laluan utama pada masa dahulu. Kita lihat yang keempat. Okay. Negeri menjamin keselamatan laluan sungai kerana ia amat penting. Maka setiap negeri akan memastikan sungai mereka selamat kerana pedagang-pedagang pun akan menggunakan juga sungai ini. Okay, kalau kita dah belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka, okay, kita dah belajar tentang Kesultanan Johor Riau, di mana sungai pada waktu itu adalah sangat penting. Okay, berhubung ke mana? Kerana pedagang daripada luar negara datang singgah ke pelabuhan kita. Begitu juga pada zaman kerajaan Melayu ini. Okay? Sungai itu nadi, kita kata. So nadi kepada masyarakat untuk menjalankan ekonomi. Maka pemerintah dan juga pembesar akan memastikan sungai itu selamat. Bila selamat, lagi ramailah pedagang, lagi ramailah penduduk dapat menjalankan aktiviti ekonomi. Dan yang terakhir, pelabuhan. Adanya pelabuhan untuk aktiviti perdagangan yang membolehkan kita berhubung dengan negeri jiran kita dan juga negara luar yang datang untuk berdagang dengan kita.
Ya, inilah peta negara kita. Okey, nampak kan sempadan kat sini, sempadan antara negeri. Okey, kita boleh tengok jiran-jiran kita. So kita akan semasa masyarakat pada zaman dulu akan menjalankan kata apa? Dengan negeri yang berjiran dengan dia. Nampak macam tadi kita belajar Negeri Sembilan. Negeri Sembilan akan mengadakan hubungan diplomatik dengan Melaka, Johor, ataupun Selangor, Pahang. So nampak dia boleh menjalinkan hubungan yang banyak, sebab negeri ataupun negeri jiran dia banyak. Tengok Kedah kita ada Perlis. Kedah juga boleh dekat dengan Siam. Perlis juga boleh dekat dengan Siam, negara-negara luar kan. Dekat dengan Perak, dekat dengan Kelantan. So nampak menjalinkan hubungan dengan negeri jiran. So setiap negeri ini, setiap negeri ada hubungan dihubungkan melalui sungai. Sungai-sungai. Kita berlayar pada zaman itu nak berdagang menggunakan sungai. Cikgu harap awak fahamlah tentang kedudukan geografi yang kita belajar cikgu terangkan tadi. So ini peta yang membolehkan kita lihat. Mana Negeri Sembilan cikgu dah tunjuk dah tadi. Kita Kedah, Perlis, Kelantan. Nampak Kelantan, negeri jiran dia Perak, negeri jiran dia Terengganu, Pahang. So dia boleh menjalankan aktiviti diplomatik dan juga perdagangan tadi. So hubungan di antara kerajaan empat tadi, Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Negeri Sembilan, dapat dihubungkan melalui aspek geografi, aspek keserumpunan dan yang terakhir tadi yang terakhir kita akan lihat aspek agama sebentar lagi. Sebelum pergi ke aspek agama, kita lihat pada geografi. Nampak ini sungai. Ini contoh gambar lah dalam buku teks awak semua ada. Lihat pangkalan Alor Tok Pasai. Ini laluan perdagangan. Nampak sungai zaman dulu. So pengangkutan utama waktu itu adalah sampan ataupun kapal-kapal besar lah. Yang nak ke pelabuhan Kuala Kedah. Begitu juga ini di Negeri Sembilan, Sungai Linggi, laluan perhubungan perdagangan serta kawasan pungutan cukai utama Negeri Sembilan, Sungai Linggi ni. So pedagang luar datang, masuklah nak pergi Negeri Sembilan boleh, nak pergi Melaka pun boleh. Nampak ada dua alur sungai kat sini kan berpecah. So dengan sungai itulah membolehkan kita pergi ke negeri-negeri lain. Sambil berdagang, kita boleh menjalankan hubungan diplomatik. Seterusnya kita masuk ke aspek yang ketiga, iaitu aspek agama. Sebab setiap negeri dia pemerintah menerima Islam dengan baik. Maka di sini kita kata boleh berlaku hubungan diplomatik dan perdagangan kerana penerimaan Islam oleh pemerintah. Negeri-negeri ini majoritinya adalah agama Islam pada waktu ini. Seterusnya, bila negeri-negeri ini menerima kebanyakan orang-orang Islam, masyarakat Islam pada waktu ini, maka kegiatan agama itu dapat berlangsung di antara negeri-negeri lain bersama dengan negeri Kedah, negeri Perlis. Sebab kegiatan agama tadi sambil itu disebarkanlah menerusi peranan ulama. Dan yang terakhir, melalui peranan agama juga kita dapat berkongsi institusi pendidikan agama menerusi kehadiran penuntut dari pelbagai wilayah. Kita datang. Kalau awak ingat, kita boleh, masyarakat boleh datang untuk belajar agama di negeri yang mereka minat. Kalau dulu Melaka lah hebat kan. Ini contohnya lah. Agama di mana buktinya pada waktu itu kita ada masjid. Pembinaan Masjid Kampung Laut di tebing Sungai Kelantan. Pada masa yang sama juga dapat menyebarkan agama Islam dalam kalangan masyarakat tempatan dan juga pedagang. Kat sini. So kalau pemerintah itu dapat menerima agama Islam dengan hati terbuka, maka mereka juga boleh menyebarkan agama Islam kepada pedagang-pedagang luar yang datang. Ini yang masjid sekarang lah. Dah dipelihara dan
hara. Okay, kita lihat pula kepada hubungan diplomatik. Okey. Hubungan diplomatik boleh berlaku dalam 3 cara. Okey, yang pertama melalui pengiktirafan, kedua pertahanan dan ketiga melalui perkahwinan. Okey, macam mana hubungan itu terjadi ya anak-anak? So melalui 3 perkara. Yang tadi cikgu terangkan di depan itu asas hubungan. Okey, macam mana boleh wujudnya hubungan itu? Macam mana boleh wujud hubungan diplomatik dan juga perdagangan. So kita lihat yang pertama dulu itu hubungan diplomatik. Lihat yang pertama, bagaimana untuk mendapatkan pengiktirafan. Okey, kita lihat maksud pengiktirafan, iaitu mengabsahkan sultan sebagai pemerintah. Maksudnya kat sini bila mengabsahkan ialah kita nak sahkan sultan itu sebagai pemerintah negeri. Okey, takkanlah sultan lantik diri sendiri, betul tak? Nak sahkan diri sendiri. So, pelantikan sultan itu akan disahkan oleh sultan negeri lain. Sebab tu kita perlu menjalankan hubungan diplomatik dengan negeri lain. Sebab orang dan sultan pada negeri lain dapat mengabsahkan sultan negeri itu sebagai pemerintah. Tak boleh lantik dia, lepas tu dia yang absahkan. Mesti atas orang kata apa, sultan negeri lain yang mengabsahkan sultan negeri tersebut. Okey, nampak hal ini mewujudkan hubungan antara kerajaan berdaulat yang bertaraf sama. Okey, contoh okey, fahamkan, tengok contoh ini. Okey, pada abad ke-15, Sultan Mahmud Shah iaitu pemerintah Kesultanan Melayu Melaka telah mengiktiraf kerajaan Kedah sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Manakala kerajaan Kedah mengakui pertuanan sultan. Nampak tak? Kita tak iktiraf diri kita orang lain yang tolong iktirafkan. Sebab tu bila kita ada hubungan baik dengan kerajaan negeri lain, mereka boleh bantu kita untuk mengiktiraf negeri kita tadi. Ni tengok Sultan Melaka iktiraf kerajaan Kedah. Okey, maka dengan itu Kedah mengakui pertuanan lah Sultan Melaka. Okay, yang kedua kita lihat pada tahun 1775 Sultan Terengganu mengiktiraf kerajaan Kelantan. Nampak tak? Jiran kepada Kelantan, Terengganu. Sultan Terengganu iktiraf Sultan Kelantan tadi. Kan mengiktiraf kerajaan Kelantan, di mana kerajaan Kelantan telah disatukan menjadi sebuah negeri. Kalau dulu kita tahu Kelantan terpisah kepada 2. Kan? Kemudian Long Yunus berjaya menyatukan Kelantan menjadi satu. Maka Sultan Terengganu mengiktiraf kerajaan Kelantan. Nampak hubungan, asas hubungan tadi berlaku. Okey, disebabkan faktor geografi iaitu berjiran. Sama juga dengan Kedah. Okey, ini contoh ya. Siam, kerajaan Siam sahkan pelantikan Sultan Abdul Hamid Halim Shah sebagai Sultan Kedah. Nampak tak? Bila kita ada hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam, Siam mengiktiraf Sultan Kedah. Okey, iaitu Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Disebabkan oleh pengiktiraf. Dengan pengiktirafan inilah kita boleh sahkan kedudukan sultan tadi, sebab dapat daripada pengesahan ataupun mengabsahkan daripada kerajaan luar. Okey. Seterusnya kita lihat kepada pertahanan, di mana pertahanan amat diperlukan untuk memastikan kelangsungan sesebuah kerajaan. Hubungan pertahanan ini diwujudkan agar dapat mengekalkan kedaulatan sesebuah kerajaan dalam campur tangan kuasa lain. Contohnya Long Yunus mendapatkan bantuan tentera daripada kerajaan Terengganu dan kerajaan Raymond di Hulu Perak dalam usaha untuk menyatukan Kelantan. Dia minta bantuan tentera. Di sini pertahanan kan. Yang kedua, pelantikan Long Ghaffar dari kerajaan Raymond sebagai Perdana Menteri Kelantan merangkap Panglima Perang telah
membantu mengekalkan keamanan di Kelantan. Okey, ini tujuan kita nak pertahanan. Ini tujuan kenapa kita perlu menjalinkan hubungan dengan kerajaan lain. Sebab bila ada hubungan dengan kerajaan lain, kita boleh minta bantuan tentera. Okey, dan juga bantuan pemerintah ke pemimpin dalam memastikan kejayaan sesebuah negeri tadi. Okey, untuk aspek pertahanan. Okey, yang terakhir kita lihat kepada aspek perkahwinan. Okey. Perkahwinan diraja antara sesebuah kerajaan merupakan amalan tradisi kerajaan negeri-negeri Melayu. Perkahwinan diraja akan mengukuhkan hubungan dan menjamin kedaulatan sesebuah kerajaan. Kan ini nak mengukuhkan hubungan di antara negeri-negeri tadilah. Maka perkahwinan itu dikatakan sesuatu yang baik. Okay? Dapat hubungan dua negeri tadi dapat terjalin dengan lebih erat. Okay. Contoh, contoh. Puteri Kelantan yang bernama Onang Kening dikahwinkan dengan Sultan Muzaffar Shah, iaitu daripada Melaka. Kelantan dengan Melaka. Maka selepas berkahwin, melahirkan Raja Muzaffar yang kemudian menjadi Sultan Perak yang pertama. Yang kedua, Cikgu Wan. Anak perempuan Long Yunus dikahwinkan dengan Tengku Muhammad, iaitu putera Sultan Terengganu. So, Kelantan dan Terengganu. So, dua negeri ini menjadi lebih erat hasil daripada perkahwinan ini. Yang terakhir, Raja Perlis, iaitu Raja Said Hussein berkahwin dengan Tengku Nur Asia, cucunda kepada Sultan Kedah yang ke-20, iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah. So, hubungan Perlis dengan Kedah jadi lebih baik hasil daripada perkahwinan antara kerajaan-kerajaan negeri Melayu. Ini yang dilakukan pada zaman dulu. Tetapi kita lihat contoh. Contoh kat sini cikgu tunjukkan di sini ialah perkahwinan Tengku Abdul Halim dan juga Tunku Bahiyah di antara Tengku Halim daripada negeri Kedah dan Tunku Bahiyah daripada negeri Sembilan. Masih lagi meneruskan amalan tradisi negeri ataupun raja-raja Melayu. Berkahwin antara negeri-negeri Melayu inilah antara raja-raja ni. Yang kedua, lihat ke sini, Puteri Sultan Perak. Puteri Sultan Perak berkahwin dengan kerajaan negeri Johor. Maka di sini hubungan antara negeri Perak dan negeri Johor. Nampak tak kat sini kan perkahwinan? Maka dua negeri ini akan jadi lebih baik dalam aspek hubungan. Yang terakhir, kita lihat perkahwinan diraja di antara negeri Pahang dan juga daripada kerabat negeri Johor. Saya nampak perkahwinan daripada amalan tradisi perkahwinan raja-raja masih lagi dikekalkan sehinggalah sekarang. Seterusnya kita lihat kepada hubungan perdagangan. Di sini kita ada dua lah hubungan perdagangan yang kita akan fokuskan. Iaitu yang pertama kita akan lihat kepada barang dagangan dan yang kedua kita lihat kepada pelabuhan. Yang pertama kita lihat dululah pelabuhan. Hubungan perdagangan tadi kan boleh berlaku disebabkan dengan adanya pelabuhan. Dengan adanya pelabuhan maka berlakulah aktiviti perdagangan. Kalau tak ada pelabuhan, macam mana orang nak singgah, betul tak? Macam mana kapal-kapal luar negara nak singgah? Maka tak bolehlah berlaku aktiviti perdagangan. Dengan ada pelabuhan inilah hubungan antara kerajaan negeri tadi berlaku. Boleh singgah di pelabuhan sekaligus menjalankan aktiviti perdagangan.
Pelabuhan ini menjadi asas kepada pembentukan hubungan dengan pedagang tempatan seperti Melaka, Perak dan Johor serta pedagang-pedagang dari luar seperti negara China, Siam, Arab dan Kemboja. Maka tadi negeri-negeri tadi akan berkembang dengan lebih baiklah, berkembang dengan lebih maju bila ada pelabuhan berserta dengan aktiviti perdagangan. Okay, kita lihat je lah. Negeri Kedah sebab kita belajar 4 kan. Kedah, Perlis, Kelantan dan Negeri Sembilan. Okay, kita lihat pelabuhan yang pertama iaitu pelabuhan di Negeri Kedah. Okay, kita ada Pangkalan Lembah Bujang iaitu di Pangkalan Kuala Merbuk yang terletak di Sungai Merbuk. Inilah contohnya kan. Okay, Sungai Merbuk. Ini nampak ni kan nama Merbuk. Okay, dia masuk kot Sungai Merbuk. Okay. Kemudian kita ada Pangkalan Sungai Muda di Sungai Muda. Kita ada lebih kurang 2 lah kat sini kan yang hebat, pangkalan yang hebat atau pelabuhan yang hebat. Dan manakala untuk merancangkan aktiviti perdagangan pada waktu itu, Sultan Muhammad Jiwa telah memperkenalkan penggunaan mata wang. So inilah contoh-contoh mata wang negeri Kedah. Seterusnya kita lihat pula kepada pelabuhan Kelantan. Okey, di Kelantan kita ada Pangkalan Galuh di mana ia memberi masuk pangkalan permata yang dibina di Sungai Kelantan. Pada waktu ini pun kita dah ada penggunaan mata wang logam dinar yang digunakan pada tahun sejak tahun 1811. Inilah Sungai Kelantan. Nampak ada pelabuhan kat sini, ada kapal-kapal sini kan. Okey. Seterusnya kita lihat kepada pelabuhan Perlis. Kita ada pelabuhan Kuala Perlis di Sungai Perlis. Ini pun masih ada sehingga sekarang ya Kuala Perlis yang menjadi orang kata apa tempat utama lah untuk kita ke Pulau Langkawi. Okey, selain kita ada JT di situ, kita juga ada pelabuhan di Kuala Perlis yang dapat bawa ikan fresh ya hasil daripada nelayan. Okey. Kemudian kita ada Pekan Kanga, ibu negeri Perlis sekarang yang terletak di ni Pekan Kanga ni nampak dia dekat je dengan Kuala Perlis ni. Terletak di pertemuan cabang anak Sungai Perlis yang menjadi tempat pertemuan perdagangan. Tu kalau awak pernah pergi ke Kuala Perlis, awak bayangkanlah kat situ. So Kuala Perlis itu sekarang lah kan jadi masih lagi tempat aktiviti ada pelabuhan. Masih lagi ada perdagangan menangkap. Perdagangan masih dilakukan iaitu dengan mengekspor ikan, import dan ekspor ikan yang orang kata apa ditangkaplah oleh nelayan-nelayan tempatan tadi. Seterusnya pelabuhan Negeri Sembilan. Ia terletak di pangkalan Sungai Linggi. Di Sungai Linggi di sini. Kemudian pedagang daripada Rembau menguasai aktiviti perdagangan di Sungai Linggi bersama dengan pedagang-pedagang luar. Ini di pelabuhan Negeri Sembilan. Kita lihat pula kepada barang dagangan. Barang dagangan yang dibawa oleh pedagang daripada negeri-negeri tadi. Hasil kekayaan bumi daripada pelbagai negeri tadi kita disebabkan oleh sumber alam yang berbeza, geografi yang berbeza, maka kita dapat menghasilkan pelbagai jenis barangan, dan menjadi tarikanlah kepada pedagang tempatan dan juga pedagang luar dari alam Melayu. Keperluan barang-barang ini menjadi hubunganlah mendorong kepada aktiviti perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang ada pada masa ini. Sebab barang-barang kita kita lihat di negeri Kedah. Negeri Kedah, barang yang didagangkan adalah beras, garam, damar, kapur barus dan emas urai. Ini yang barang dikeluarkan oleh negeri Kedah. Pedagang dari Perak dan Melaka akan datang ke pelabuhan Kedah tadi, bersama dengan barang mereka, iaitu daripada arang kayu, bawa papan, bawa ikan kering. So kat sini bawa berdagang, sambil orang kata berdagang di negeri Kedah, kita dapat barang mereka, kita pula boleh jual barang kita kepada pedagang tadi. Dan Kedah juga
adalah pembekal gading gajah untuk pasaran ekspornya. Dia bekalkan gading gajah. Sebab kalau awak tahu, dulu di Kedah banyak orang kata apa, gajah. Okey, Kelantan. Kelantan barang utama dia emas. Okey, dia jual emas lah sebab kedudukan geografi di Kelantan itu banyak orang kata apa, aktiviti lombong emas. Kalau kita belajar di Perak, biji timah. Maka dengan adanya emas tadi, Kelantan itu dikunjungi dari dalam dan luar pedagang-pedagang kepulauan Melayu. Seterusnya kita lihat kepada negeri Perlis. Perlis sebab kita ada sawah padi kan. Okey, memperdagangkan beras. Okey, kita ada biji timah daripada Perlis. Okey, berniaga dengan negara jiran iaitu Siam. Seterusnya yang terakhir kita lihat kepada Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan nampak barang yang hasil tanaman. Okey, kita ada biji timah juga. Negeri Sembilan pun ada biji timah. Okey, kita ada sirih, kayu gaharu, kapur barus. Okey, Negeri Sembilan akan berniaga dengan Johor dan Melaka. Ini lah kaitan tadi geografi jiran. Okey, jiran yang berada berdekatan dengan negeri kita buat aktiviti perdagangan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih cikgu nak ucapkan kepada anda kerana setia belajar dengan Cikgu Linda. Okey, berkaitan dengan hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan ini bersama dengan negeri-negeri lain yang berada di negara kita ini. Okey, mereka menjalinkan hubungan dalam pelbagai aspek tadi kan. Okey, adanya aspek perdagangan, adanya aspek hubungan diplomatik yang boleh berlaku melalui pelbagai cara. Cikgu harap video PDPR ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dan anda memahami bagaimana kerajaan dahulu boleh berkembang maju. Okey, dengan adanya hubungan diplomatik dan aktiviti perdagangan ini. Okey, di akhir kata cikgu nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana memberi sokongan kepada Cikgu Linda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel cikgu ini. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.